hotline tu lah. Okay, good morning, selamat pagi kepada semua. So pagi ni saya nak share mengenai macam mana nak set upkan Facebook Facebook page. Share group sebelah tu. Tak. Buka kan soal. Okay, untuk set up sebelum saya nak share 3 tips utama ni, kita ajar benda yang basic dulu. Baru kita hi Cikgu Lat, good morning. So pagi ni saya nak share tentang perkara yang basic sangat nak buat Facebook page. Tapi kena share dulu, baru saya akan share mengenai saya bagi tahu mengenai 3 tips utama macam mana nak buat Facebook page. Hari tu saya dah terangkan mengenai perbezaan saya menerangkan mengenai apa yang medium yang sesuai untuk bisnes. Nak guna Facebook apa yang sesuai kita nak gunakan Facebook atau Facebook personal ataupun Facebook page. Okay, so duduk kamera sini. Okay, next. Sebelum saya nak share, saya nak korang share dulu perkongsian ni, live ni dekat orang lain, dekat korang punya Facebook, supaya orang lain pun tahu macam mana nak buat Facebook page ni. So saya akan tunjuk demo sekejap lagi, tapi saya kena bagi 3 tips utama ni. Good morning Nilam, good morning. So perkongsian pagi ni 3 ni sangat mudah and korang mesti tahu benda ni. Nanti saya akan ajar macam mana demo dia. So hari tu saya ada terangkan mengenai medium yang sesuai untuk kegunaan bisnes. Okay, medium yang sesuai untuk kegunaan bisnes adalah page. Kalau kita ada page, senang orang nak tengok kita punya produk. Berbanding kita campur adukkan kita punya produk kepada personal page. Okay, seterusnya saya nak perkongsikan 3 benda ni. 3 benda utama yang kita perlu tahu macam mana nak set upkan page. Okay, 3 benda utama ni iaitu nama, kategori dan profile picture. Profile picture ataupun timeline lah. So yang pertama saya nak jelaskan adalah mengenai nama untuk Facebook page kita. Yang ini saya fokuskan kepada page ya. Okay. Nama adalah kita punya brand. Waalaikumsalam. Okay, kalau kita gunakan nama, kita kena create nama yang unik, yang rare, supaya orang mudah nak dapatkan kita punya page ni. Contohnya macam Cakers. Kalau kita klik je dekat search, kita type Cakers, keluar Cakers sahaja. So nama ni adalah rare dan unik, supaya orang senang nak attach kita punya page. Contohlah saya bagi contoh macam Watson ataupun Guardian. Diorang guna nama Watson dengan Guardian, tetapi diorang jual Colgate, diorang jual Palmolive, diorang jual macam-macam produk, tetapi diorang tak relatekan dengan diorang punya barang produk yang diorang jual tu. Dia jadi bermacam-macam brand. And then kalau boleh kita kena elakkan guna nama produk. Contohnya sesuai nama produk dia. Apa nama produk? Bantal, kasut. Okay. Macam katakanlah kita letak nama bantal termurah di Malaysia. Yang tu tak sesuai sebab yang tu sesuai kepada tagline. Yang tu kita boleh letak dalam timeline kita, kita punya cover foto kita. Tapi kalau kita letak dalam yang kalau letakkan sebagai nama page, dia tak boleh. Kalau boleh letak nama sendiri ataupun nama yang unik, nama yang orang boleh jumpa sekali je. Dia tak jadi banyak berulang-ulang kali.
Senang cerita lah. Macam okay, minggu lepas saya buat separuh je page sebab nak tunggu cikgu ajar. Okay. Kita akan ajar. Sekejap lagi kita akan ajar. Sebab kita ajar benda yang paling basic. 3 ni je. 3 ni paling basic untuk buat page. Kena ada nama sendirilah. Nama yang sesuai. Nama yang sesuai untuk kita buat page ni. Fah, cari nama yang sesuai untuk page kelab ni. Yang Ray. Sikit. Masalah apa-apa je. Okay. Yang page ni dia kena senang cerita lah. Nama ni unik, senang orang nak tengok, senang orang nak search, senang orang nak cari. Dia kalau kita letak nama MACD kan, okay, kita letak nama MACD. MACD ni pula banyak cawangan. Kita letak MACD cawangan serian. Bila kita search MACD tu banyak sangat cawangan, jadi kita tak boleh nak tengok cawangan mana. Dia macam banyak sangat pilihan. Dia tak boleh contoh. Kita kena cari supaya pilihannya jadi satu je. Kena create nama page yang unik. Paling senang lah kita nak tahu page tu unik. Maksudnya page tu nama dia unik. Nama dia rare. Macam tu. Okay, kita nak proceed yang kedua adalah kita punya kategori kita. Kategori produk kita macam mana. Adakah kita buat servis ataupun kita buat ataupun kita buat ni adalah antara macam ni cakap ni adalah antara produk kita yang kita keluarkan. Ada kita buat makanan ataupun minuman, kita jualan kita lah, jualan kita. Macam Cakers, dia fokuskan kepada servis yang diorang buat untuk mengajar macam mana nak belajar buat kek, nak belajar buat air, and then dan macam-macam lagi. Macam bila kita buat, contohlah kita buat bahagian makanan, kita letaklah kategori kita food and beverage. Kalau kita bahagian fashion, kalau kita bahagian pakaian, kita letaklah bahagian kategori fashion. Kalau sebut sebagai kosmetik, kita kena letak macam ni. Kalau kosmetik, kalau boleh kita letak product and service. Sebab kalau kita letak nama beauty and health, dia satu perkara yang sangat macam kena macam mana sensitif. Maksudnya dia ada pengawalan ketat dari segi beauty and health ni. Sebab Facebook ni dia terikat kepada polisi undang-undang kesihatan. Dia berkaitan dengan WHO. Yang kalau kita buat jualan produk kesihatan macam ubat-ubat, kita overclaim yang ubat ni boleh menyembuhkan penyakit sekian-sekian. Jadi dia akan macam mana kita dah claim yang ubat tu boleh menyembuhkan penyakit ini. Senang, contohlah katakanlah kita ada kencing manis kan, kita jual ubat. Katakanlah ubat ni boleh menyembuhkan penyakit. Yang itu tak boleh sekali di-postkan ke dalam Facebook sebab dia dah overclaim. Dia dah overclaim produk dia ni boleh menyembuhkan penyakit. Padahal produk ni biasa sahaja. So dia tak boleh. Dia hanya macam contohlah kalau kita jual produk, kita letak situ membantu mengurangkan ni boleh. Contohlah ubat gemuk kan. Ubat kurus. Ubat kurus. Dia membantu mengawal berat badan, dia membantu mengurangkan berat badan. Macam tu je. Dia tak boleh kalau makan ubat ni terus kurus. Tak. Dia tak macam tu. Dia tak boleh overclaim. And then kalau kita kategorikan produk kita, just kategorikan sebagai umum saja. Sebab tu saya suggestkan tadi guna produk ataupun servis yang tu lebih sesuai. Kalau makanan memang tak jadi masalah lah sebab kita dah tahu kan makanan, food and beverage. Kalau kita usahawan ataupun businessman, mengenai bisnes, letaklah entrepreneurship. Sebab kalau kita letak, sebab dia punya fokus dekat, sebab tu ada setengah orang ataupun setengah peniaga, dia letak bahagian beauty and health. Jadi benda ni setengah posting dia tak boleh nak
attach kepada pelanggan sebab dia dah kena ban. Sebab Facebook ni dia dia macam ni, dia lebih sensitif kepada produk-produk yang ada health ni, mengenai kesihatan. Jadi kalau kita tersilap perkataan, kalau kita post mengenai contoh produk kesihatan tadi yang ada kaitan dengan kesihatan, kalau kita tersilap perkataan, penggunaan perkataan, dia boleh ban ataupun flag kita punya Facebook. So, cadangan tadi adalah gunalah produk and service yang berkaitan dengan produk kita. Yang kalau korang nak jual kosmetik, itu saja. Tapi kalau lebih kepada konsultan yang korang nak bagi servis, boleh berkaitan dengan yang umum tadi saya sebut tadi. So yang ketiga, cara untuk profile picture, kena ada profile picture yang sesuai. Kalau ada profile picture, kena ada juga kena ada timeline photos. Timeline photo tu cover foto kita kat belakang tu yang petak tu. Jadi bila kita createkan kita punya page tu, nampaklah menarik, nampaklah kemas, nampaklah orang nak tengok kita punya page. Tak adalah bila kita tak letak gambar, bila kita tak letak timeline foto, orang nak like pun boleh jadi tak jadi nak like sebab kita punya page tu tak menarik. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kena cari gambar ataupun cover foto yang sesuai. Cover foto ni kita boleh letak kita punya tagline, kita punya logo. Dekat profile picture ni boleh jadi kita punya logo, boleh jadi kita punya okey, sekejap ya. Okey, katakanlah ini adalah saya punya page. Ini adalah saya punya page. Nampak. Yang bahagian atas ni adalah timeline photos. Yang bahagian atas ni adalah timeline photo. Yang ini, yang kecil ni adalah profile picture kita. Profile picture kita. Jadi bila kita nak buat page, kita of course lah kita kena ada kita punya profile Facebook. Sebab daripada profile Facebook lah kita buat page. Jadi sekarang saya nak proceed kepada kita punya demo macam mana nak buat page. So korang ready untuk nak buat page ni? Korang dah ada page sendiri ke? Sebab sekarang ni saya nak ajar kepada yang betul-betul nak buat page untuk Facebook. Page ni kita kena aktifkan dia dengan setiap hari kita interact kita punya page ni dekat customer, kita like, kita aktifkan dia, kita post sesuatu yang menarik. Macam FB Cakers setiap pagi akan ada morning greeting, setiap pagi setiap hari ada perkongsian mengenai live. Macam ni lah kita orang buat live. Ini adalah perkongsian secara virtual lah. Macam ni lah. Okay, korang ready ke mengenai alright. Korang ready ke tak ready mengenai nak tahu macam mana nak buat page ni? Sebab kalau ready, kita boleh proceed sekarang. So, first thing first, saya nak terbalikkan saya punya kamera sekejap. Cara dia mudah sahaja. Dia tak susah mana pun nak buat page ni. Yang penting korang ada idea nak letak. Semakin kreatif korang letak nama tu, semakin hype lah korang punya page.
Sekejap So ini korang kena pergi korang punya profile. Kalau guna handphone dia jadi susah sikit. Kalau guna handphone dia ada kesukaran sikit. So first kita kena pergi dekat kita punya Facebook. Okay, kepada yang baru join, kena share dulu post ni, kita punya live ni. Baru kita akan ajar macam mana nak buat Facebook page. So, first ni, kita kena tengok bahagian sini. Sebelah ni ada plus, ada tambah, bahagian tambah ni. Tengok bahagian tambah. Ika, cek tu nak clear sikit. Bahagian tambah ni, dekat sini kita boleh create page. Okay, kita create page dekat sini Ni ada dekat create ni ada post, story, room, page, add, group, event, marketing listing and fundraiser. So kita kena klik bahagian page sahaja. Page. Bahagian page ni sorry, tak nampak Sekejap Okay. Kalau guna komputer senang lagi. Kalau guna phone dia ada susah sikit. Dia punya setting. Cuma kita kurang faham kalau kita guna phone. And then dia tak efektif sangat. Tapi kalau guna komputer lebih bagus lah. Saya lebih prefer guna PC ataupun komputer. So, ataupun kita punya laptop. So, bahagian page ni. Klik bahagian page. And then dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. First, kita tengok bahagian tepi ni pula. Tengok, okay, sorry. Clear Ika? Ya. Okay. Kita tengok bahagian tepi ni, page information. Bila dekat page information, kita kena letak nama kita yang bersesuaian. Kena letak nama yang bersesuaian. Contohnya kan dekat sini, kita letak, okay, nama yang sesuai Kita letak nama. Ini ikut suka hati korang. Korang nak letak nama yang paling unik. Okey, katakanlah kita letak sini. Kita kena tunggu. Kita kena tunggu ada hijau tik ni. Kalau ada hijau tik ni, yang tik hijau ni, maksudnya kita punya nama diluluskan. Kalau tak ada hijau tik ni, maksudnya kita kena tukar nama lain. Kalau tak silap saya, kalau tak ada hijau, kita klik kalau X pangkah merah, dia maksudnya dah ada orang guna nama tu. So, kalau kita dekat page information ni, page name ni, kena ada kalau dah ada hijau ni, maksudnya kita punya nama diluluskan. So, kita punya kategori, kita punya produk apa? Katakanlah sini kita nak jual bantal lah. Kita letaklah produk. Senang cerita letak produk je lah. Supaya. Okay. Ini. Product or service. Senang cerita. Ambil yang paling umum. Paling senang. Tak merisaukan kita. FB kita kena ban ke apa. Paling umum letak product and service. Kalau kita jual makanan. Letaklah food and beverage. Ni kalau kita letak bahagian makanan. Paling simple lah yang ni. Ini yang paling simple. Kalau kita letak bahagian kosmetik, letaklah produk and service. Yang ni saya recommend kepada yang jual barang-barang kosmetik. So, untuk description ni, yang ni anytime kita boleh edit. Yang ni, description ni, kita boleh edit suka hati kita. Ini maksudnya kita terangkan mengenai apa produk kita. Jenis kita explain tentang kebaikan produk kita. Bolehlah explain kat sini. Description ni boleh edit anytime. Boleh edit bila-bila masa je. So, kalau nak aktifkan kita punya ni, kita turun bawah sikit. Ada bahagian create page ni. Katakanlah kita kat di sini kita jual bantal termurah lah. Bantal empuk. Katakanlah letak sini bantal empuk sangat.
nanti korang explain lah apa produk korang dekat description ni. Maksudnya kita jelaskan secara ringkas kebaikan produk kita, apa produk yang kita jual. Sebab benda ni akan nampak dekat sini. Tengok nanti tulislah panjang-panjang kalau boleh. Sebab dia ada limit dia. Dia ada limit dia untuk kita letak bagian ni. So kita create page. Create. Jadi dia akan keluar lenses slow. So inilah kita punya. Okay, kita punya page dah siap. So kita save. Sebelum tu okay, kita dah sekarang dah interacting sebagai feeder crown. Jadi kita nak letak, okay, ini adalah kita punya cover photo dan ini adalah kita punya profile picture. Profile picture untuk page kita. So kalau kita nak page kita ni, letaklah gambar yang menarik. Letaklah, korang nak edit, korang punya time, korang punya apa nama? Korang punya Screenshot. bukan Thumbnail. Logo. macam tak nak putih Copyright. Copywriting. Copywriting yang Tagline tagline. Okay, sorry. Yang ini kalau korang nak letak tagline pun boleh dekat sini. Korang pun nak letak korang punya produk gabung-gabung semua ni pun boleh letak kat sini. Yang penting dia jelas and menarik dan kemas. So sekarang saya tak prepare bahagian page belakang ni. Okay, untuk bahagian ni, untuk bahagian feeder crown ni, untuk bahagian profile picture ni, korang kena masukkan mungkin gambar korang sendiri, mungkin gambar logo korang. Macam, okay, kita bagi contoh Kita bagi contoh, kita tengok pada Facebook. Okay. Okay, katakanlah kita pergi kat Cakers kita ambil contoh Cakers. So, tengok kat Cakers. Okay, tengok Cikgu Su letak sorry, tak dapat zoom je. Okay, Cikgu Su letak gambar dia selepas mengajar dan hasil dia bersama dengan student beliau. So, dekat sini yang menunjukkan yang Cikgu Su ni betul-betul mengajar mengenai kelas PJJ secara online atas talian ataupun secara bersemuka. So kat sini kita boleh nampak gambar dia letak gambar dia bersama dengan student. Itu adalah hasil selepas beliau mengajar. Okey, dekat sini Cikgu Su letak gambar dia sendiri supaya orang boleh tengok. Oh, okey, nampak Cikgu Su ni lah yang buat PJJ. Nampak je muka dia. Oh, Cikgu Su lah yang buat PJJ cake birthday. Cikgu Su yang mengajar PJJ yang viral tu. Macam tu. So, macam mana kita nak aktifkan kita punya Facebook ni? Okay, bahagian nickname ni, letak nama. Kita punya boleh attach lah, senang. Kita punya username. Username. Okay. So, kita punya page tadi, kita boleh tengok dekat. Sekejap. Okay, kita boleh tengok kat sini. Sini, kita boleh cari kat page kita. So, banyaklah page kita dekat sini. Kita boleh tengok mana page tadi Oh, sorry, saya tak save lagi page tadi. So, first, kita kena macam ni lah rupanya kalau kita buat page baru. Kalau kita nak tukar nama page kita, kalau followers tak ramai, jangan buang masa pergi create page baru. Kalau tak ramai followers. Tapi kalau kita nak tukar kita punya page, nama page lah. Sebab nama page ni tak silap saya, dia take time masa jugalah nak tukar. Sebab lama. Jadi kita ikut contoh Cakers lah. Macam ni. Dia pin post, Cikgu Su pin post pula.
pin post mengenai apa yang beliau dah buat, apa sumbangan beliau dalam bidang PJJ ni, dalam bidang baking ni. Jadi dia ni supaya meyakinkan orang mengenai kita punya page ni aktif, kita punya produk ni aktif. Jadi setiap pagi, okey, ni nampaklah kita punya kelas, kita punya sharing session mengenai live kita. Jadi nampaklah setiap pagi kita akan ada morning greeting. Jadi kalau kita nak hidupkan kita punya page ni, seumpama kita hidupkan kita punya profile Facebook personal. Jelas kan? Jelas ke tak? Jelas mengenai Facebook page ni. Tiga benda penting yang korang kena tahu adalah macam mana nak letak nama. Nama ni penting. Nama ni penting untuk nak buat kita punya Facebook ni nampak jelas. Nampak supaya orang boleh attach kita punya page. Jadi faham mengenai Facebook page? So, perkongsian saya mengenai Facebook page ni adalah secara general kepada yang belum pernah buat page. So, saya harap dia senang je, easy peasy je nak buat ni. Tadi tak ada masa sangat. Bila kita dah create, kita kena save. Jangan lupa untuk save. Kalau tak save lagi, lupa untuk save, jadi dia tak masuk kita punya page. Kalau kita save, dia akan masuk and then kita boleh tengok kita punya page. Interact page kita ni seperti kita interact kita punya Facebook peribadi, Facebook personal. Kena aktifkan dia setiap hari Jangan biarkan kita punya page ni seminggu sekali baru nak tengok, seminggu sekali baru nak update. Dia jadi tak aktif. Kalau nak aktif setiap hari, nampak macam kekes, setiap hari kena update. Kena bagi tahu supaya orang boleh tertarik kita punya page ni. Boleh tahu yang page kita ni aktif. So, perkongsian ni saya harap membantu korang dalam nak buat page nanti. Kena fikirkanlah macam mana nak buat nama yang unik, nama yang satu-satu je dalam dunia ni, macam tu. So, saya harap perkongsian ni korang boleh share nanti supaya orang lain boleh dapat manfaat and boleh belajar macam mana nak set upkan kita punya Facebook page. So, sekian sahaja perkongsian saya mengenai 3 perkara penting. Kalau korang ada berminat nak join kita orang punya PJJ yang baru release, and then kita baru sahaja update mengenai resepi baru dalam PJJ Bakso, korang boleh kontak saya di talian di nombor ni saya akan letak dekat sini, saya akan pin dekat sini. Kita baru sahaja update video baru and then resepi baru dalam kita punya ni, dalam kita punya PJJ. So, korang boleh contact and then korang nak dapatkan PJJ baru juga yang kita baru je launching, iaitu PJJ Cake Birthday pula. Sorry, PJJ Cakers Bar Beverage, air yang ala-ala Starbucks. So, nak rasa Starbucks have pun boleh join group ni. Boleh join kita punya PJJ. Okay, saya dah pinkan nombor. Korang boleh ambil nombor ni. Sebarang pertanyaan mengenai PJJ boleh kontak saya, dan sebarang pertanyaan mengenai Facebook page boleh kontak saya juga. Saya akan bantu, insyaAllah. Jadi, ini adalah perkongsian kita mengenai PJJ. So, ini adalah kita punya ini adalah kita punya air. Ini best sebab sekarang ni tengah hype, orang tengah beli, berebut-rebut orang nak beli, nak masuk dalam grup sebab nak belajar buat air viral ni. So, jangan lepaskan peluang ni untuk join PJJ. Boleh
boleh ambil nombor yang saya dah pinkan tu. Kontak saya sekarang untuk dapatkan harga promosi sepanjang sampai 31 Januari. So untuk update daripada kita orang akan live setiap hari jam 9.30 pagi daripada Cikgu Fifa, Cikgu Ika dan Cikgu Nurul dan saya sendiri, Cikgu Ira. Korang setiap pagi stay tune untuk tengok kita orang punya live and perkongsian terbaru mengenai baking, mengenai info-info yang penting dalam nak buat dalam bisnes. So, kita jumpa lagi next time. Bye-bye.